Alhamdulillah saudara, kita berjumpa sekali lagi dalam rancangan Cakap Masjid. Ini rancangan Cakap Masjid ni sebuah rancangan yang mana kita duduk bersembang. Kita cakap tentang perkara-perkara yang sekarang ini tentang Ramadan dan mungkin tentang Islam tu sendirilah. Dan saya dah temu bual ramai asatiza-asatiza yang saya undang, para ustaz dan ustazah yang juga turutlah berkongsi cerita-cerita Ramadan tu sendiri. Dan bersama dengan saya pada hari ini, ni dia yang berbahagia, yes. Ustaz Har, ataupun nama panjang apa Ustaz? Haruna Rashid bin Zainuddin. Haruna Rashid bin Zainuddin. Tapi orang-orang nama manja panggil Har. Nama manja Boboy lain. Boboy. Tak lah, maksudnya kalau pelajar-pelajar selalunya panggil Har lah, disebabkan panjang lah. Itu pun pendek sangat kan. Yes. Ustaz Har Saya. Jadi kita bersama dengan Ustaz Har pada episod kali ini, dan kita pun dah berada di 10 malam terakhir. Ini Ustaz malam-malam yang orang tengah kejar-kejar ni Ustaz Betul. Tapi sebelum tu kita nak kenal dululah. Ustaz ni adalah seorang pendakwah daripada masjid mana ni? Okey, saya alhamdulillah sekarang ni sedang berkhidmat di Masjid Darussalam. Dan alhamdulillah sudah masuk 6 tahun lah. 6 tahun. Dah 6 tahun. Tapi sebelum tu di Masjid Tentera di Raja. Di Clementi juga. So tu dah 9 tahun. So total dalam 15 tahun di masjid. So Ustaz memang dekat that side of Singapore lah. Ya, di bahagian barat Singapura lah. Kalau uniknya dulu lahir pun kat sana, Clementi. Jadi macam mana ustaz-ustaz ni dikata orang distationkan dekat masjid-masjid tertentu? Kena apply ke? Kena apply lah, macam biasalah. Kena apply, kena interview temu duga. Tak semestinya tinggal Jurong dapat masjid kat Jurong lah. Tidak. Kadang-kadang dapat masjid jauh jugalah. Betul. Ini macam posting cikgu ke sekolah lah. Jadi ustaz dah lebih kurang 6 tahun lah. 6 tahun di Darussalam. Alhamdulillah. Dan kalau cakap tentang berdakwah ni, ustaz bermula dari mana ni? Saya daripada dulu, daripada dulu memang aktif lah secara mengajar dan sebagainya. Tapi semenjak di Masjid Tentera dahulu, memang saya didedahkan dengan contoh program namanya Mudik ke Hulu. Mudik ke Hulu tu sebuah program pembuangan tatu lah, mendekati masyarakat yang nak buang tatu kan. Sekarang ini di Masjid Darussalam pula sebagai pengurus, tapi pada masa sama juga mengendalikan program geng start, geng orang-orang yang baru nak hijrah. So memang fokusnya lebih kepada kawan-kawan yang baru nak start, kawan-kawan yang baru nak hijrah, kawan-kawan yang baru nak start solat dan sebagainya kan. So portfolio dia kat situ lah. Jadi ini interesting. Saya akan tanya pada episod yang kedua bersama dengan Ustaz tentang orang yang baru nak mulakan macam-macam benda lah. Dari segi kata orang ni membuka buku baru lah ke arah pengajaran Islam kan. Nak mula solat. Nanti kita akan sentuh bahagian kedua temu bual. Tapi hari ini memandangkan kita masih lagi lah 10 malam terakhir. Betul. Dan mungkin apakah nasihat Ustaz? Ada yang tanya, masih lagi orang bertanya ni. Walaupun ramai dah jelaskan, Ustaz Harun Hassan pernah jelaskan sebelum ni, macam mana Ustaz nak cari tanda-tanda 10 malam terakhir? Mana satukah tanda-tanda Lailatul Qadar Ustaz? Masya Allah. Saya rasa apa yang dikatakan oleh Ustaz Harun Hassan adalah satu perkara yang perlu kita ambil iktibar lah. Maknanya memanglah tidak dikatakan bilakah malam Lailatul Qadar itu sendiri. Disebabkan kalau diberitahu kan, maksudnya Lailatul Qadar tu jatuh pada hari ni kan. Rasanya Casey hari tu je lah kita bangun. Kan ya, maknanya hari tu kita ambil cuti ke all out ke apa dan sebagainya kan. Tapi ada hikmahnya kenapa tidak diberitahu pada hari-hari demikian. Malah ada ulama juga mengatakan bahawasanya Lailatul Qadar tu can be bukan 10 malam terakhir pun. Maknanya they can be from the first day of Ramadan sampai habis. Tapi yelah, kalau kita kata kita zoom in ada juga pendapat-pendapat mengatakan bahawasanya 10 malam terakhir tu adalah pendapat yang kuat lah. Katakan itu adalah kejadian yang di mana orang kata tu hari yang di mana berlakunya Lailatul Qadar. Tapi tidak nyatakanlah bila-bila dan sebagainya. So kita kena usahakan sepanjang 10 hari tu, dan kita usahakan kalau contohnya kita tak dapat lah, kita bukan dipilih oleh Allah, mudah-mudahan kita dipilih, tapi kalau lah pada malam itu kita tidak dipilih oleh Allah SWT untuk dapat malam Lailatul Qadar, sekurang-kurangnya kita yakin kita lebih dekat dengan Allah.
Allah, pasal kita dah semayang, kita dah berdoa, kita dah berzikir dan sebagainya. Betul. Dan Allah ni dia maha pemurah lah. Saya. Bila tengok hambanya tu bertungkus lumus adalah nanti pahala-pahala diberikan. Betul. Dia tengok hamba aku ni kalau hari-hari biasa solat pun susah. Betul. Tiba-tiba Ramadan ni qiyam lain, solat wajib tak pernah tinggal. Jadi setiap perkara yang kita buat tu insya-Allah akan ada ganjarannya. Betul. Jadi tak sia-sialah 10 malam terakhir tu. Betul. Walaupun beribadah tapi mungkin terlepas lah malam qiyam tu. Tiba-tiba malam Lailatul Qadar. Bila tiba malam Lailatul Qadar mungkin terlampau penat sangat sampai tertidur, Ustaz. Betul. Kan? Betul. Jadi kesian walaupun niat nak buat ni tertidur, kemungkinan juga akan dapat pahala lah. Betul. Dia lebih nak beribadah. Jadi dia sampai kepenatan dan dia berehat ke apa kan. Betul. Sebab tu orang kata niat tu penting, Ustaz. Betul. Tapi kalau niat nak kena buat juga kalau niat je semua tak buat masalah tu. Kalau tak buat dia panggil niat nyingsong Yang nyingsong. Jadi Ustaz, kita dah tahulah cakap tentang malam-malam terakhir, 10 malam terakhir, fadilatnya, ganjarannya. Dan mungkin tanda-tanda lah. Ada yang kata nanti malam tu, besok pagi matahari tu agak malap sikit. Ada yang kata apa lagi, Ustaz, lagi? Dia ada kata-kata seperti macam keputih-putihan. Hari tu nampak macam tenang, tak panas, tak sejuk. Bangun pagi isteri tak membebel. Itu tanda-tanda lain. Itu tanda-tanda isteri nak baju raya baru. Allah. Isteri hari ni senyap macam sayang sini ini sahur dah siap. Silakan makan sahur. Sedap-sedap sahur hari ni. Masa sahur macam buka kan. Itu pun tanda-tanda juga Tanda-tanda. Tapi tanda-tanda nak minta belanja lah. Belanja langsir baru. Maklumlah nak dekat ni. Betul. Jadi sekarang saya nak tanya tentang Qiyamul Lail lah. Saya. Qiyamul Lail. Apa tu qiyam, Ustaz? Qiyamul Lail maknanya kita ada dua bahasa. Yang satu adalah dua perkataan. Satu adalah qiyam. Qiyam maknanya berdiri ataupun bangun. Bangun. Lepas tu lail tu maknanya malam. So maknanya bangun malam. Lail tu malam. Tu Laila Majnun. Kalau good lail? Good Lail. Betul. Boleh cakap baru Good Lail. Tapi kalau orang faham kalau tak faham ni apa Lail pula. Ustaz kata tadi Laila Majnun kenapa? Tak adalah, dia saja je. Saya ingatkan ada kena mengena. Tak ada. Jadi Qiyamul Lail tu dua perkataan. Satu bermaksud bangun, bangkit. Betul. Dan satu lagi malam lah. Dan apakah keistimewaan Qiyamul Lail ni dan bila boleh buat Qiyamul Lail ni? Okey, kalau Qiyamul Lail ni kalau kita lihat maksud Qiyamul Lail kita lihat Lail tu maksudnya malam. Kebanyakan daripada kita jelah dikatakan bangun malam. So bangun malam tu pukul apa? Okay. Right? Pada KC macam mana? Bangun malam tu pukul apa agak-agak? Saya rasa selepas mendengar malam seram tidur sekejap kan bangun. Ada juga Ramadan ada juga. Ada. Mungkin pukul 2 pagi. 2 pagi. Jadi ini orang awam punya mindset ataupun kebiasaan ialah kita akan bangun pukul 2, pukul 3 ataupun lebih senang ialah sebelum subuh lah. Sebelum subuh. Tapi kalau kita cakap malam maknanya dia bermula daripada lepas maghrib. Lepas maghrib. Jadi ulama-ulama katakan banyak ibadah yang kita boleh buat dan kita harus bermula selepas maghrib. Jadi contohnya kita solat maghrib, kita solat isyak, solat tarawih. Jadi itu semua dah starting lah. Dia starting, dia bukan macam malam ni aku pergi shopping for example. Aku pergi shopping, nanti besok pagi aku bangun. For example, boleh lah, bukan kata tak boleh lah. Tapi kalau dimasukkan dengan bangun malam tu, hidupkan malam tu adalah bermula daripada maghrib lagi. Jadi dia tak ada hari-hari tertentu lah. Dia setiap hari. Setiap hari 10 hari tu boleh berkiam lah. Betul. Jadi adakah ini qiyam adalah satu cara juga untuk kita merebut Lailatul Qadar? Betul. Itu antara caranya lah. Kalau kita dalam Al-Quran kan Allah kata dalam surah Al-Qadar bahwasanya Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Right? So 1000 bulan tu plus minus dalam 83 tahun. 83 tahun. Jadi kita dapat satu malam tu je, maknanya kita dah dapat 83 tahun punya ganjaran. Saya hidup pun belum tentu lah Betul. 83 tahun Ini dia punya amalan Maknanya dah masuk kubur pun amalan terus sampai 83 tahun Betul Tapi itu sebab ada hikmah tak diberitahu. Bayangkan kalau kita dah bangun lepas tu end of Ramadan, ada WhatsApp masuk.
Ada WhatsApp masuk, okay, kau dapat Lailatul Qadar. Agak-agak macam lepas tu nak beribadah ke lepas tu. Tak payahlah, aku dah 83 tahun. Dah dapat dah dah dapat. Jadi tak payah nak ibadah. Dan pada pandangan saya ni, malam-malam istimewa ni dia tak semua orang akan dapat, Ustaz. Yang pertama, orang yang beriman pada Allah, yang bertakwa, yang tahu tentang keistimewaan malam ni. Jadi orang-orang ni lah selalu yang paling rajin, Ustaz. Betul. Orang-orang macam saya ni, orang kebanyakan ni, kadang-kadang kita ni ialah kita belum lagi faham tentang fadilat sebenar tau. Jadi kita buat, kadang-kadang kita lena, kita tak leka kan. Kita buat, nanti daripada niat nak buat 10 perkara, tiba-tiba jadi 2 je. Betul. Jadi agak sukar sedikit, tapi kalau kita usaha, insya-Allah lah kita akan dapat. Kita akan dapat jugalah kan. Cuma yalah Casey kan, kalau kita lihat kepada orang kata tu in terms of amalan, amalan tu sepatutnya kita boleh lakukan seberapa banyak yang boleh lah, kan. Pasal setiap orang ada kemampuan yang berbeza-beza kan. Mungkin orang A dia punya ibadah sampai 20 rakaat, ataupun dia punya ibadah boleh satu Quran satu malam tu boleh 1 juz dan sebagainya kan. Tapi kalau orang kebanyakan mungkin dia cakap dia dapat baca surah-surah tertentu pun dah big achievement untuk dia kan. Cakaplah Ustaz, ni contohlah, bukan surah tau Ustaz. Langsung tak ada kena-mengena dengan surah. Dia malam tu dia buka, dia memang butuh huruf. Dia buka Muqaddam. Alif, ba, ta, sa, jim, dia baca. Yes. Untuk faham untuk faham huruf. Kemudian dia baca all the way lah. Ada tak pahala dia juga? Ada pahalanya juga. Pasal kalau kita lihat pertama, ada hadis katakan kalau seseorang itu membaca satu huruf, dia akan dapat 10 kali ganda kan. Ganjaran 10 kali ganda. Tapi bukan alif. Contoh alif. Tersedak alif. Alif tu. Tersedak alif tu. Jadi maksudnya dekat sini ialah satu kesungguhan dia lah. Dan ada hadis juga yang katakan kalau siapa-siapa yang baca secara lancar, dia dapat pahala yang tersendiri. Dan siapa yang dapat baca secara merangkak, dia dapat 2 pahala. Pasal kesungguhan dia kan. Jadi bangun malam tu, dia apa-apa yang mendekatkan diri dia kepada Allah, then is consider sebagai usaha. Contoh kalau kita bangun pagi kan, kita bangun pagi, kita pun tak tahu apa nak baca, kita pun tak tahu apa nak zikir, for example kan. Buka YouTube lah for example, dengar ceramah, dengar ceramah gitu je kan. Itu pun satu perkara yang dekatkan diri pada Allah. So that would be good lah. Tapi of course lah, ibadah yang paling baik adalah semayang. Tapi orang tak kita kan, kadang-kadang kita pun tak tahu apa nak buat, apa semuanya. Jadi daripada kita menonton video-video lain, kita menonton ceramah, Ustaz. Ceramah Casey. Sebab tu dalam malam seram saya masukkan tazkirah Ramadan. Masya-Allah. Supaya orang yang menonton cerita seram ni ada juga manfaat lah sedikit. Saya usaha Ustaz. Betul. Jadi ini cakap tentang solat qiyam, Ustaz. Solat qiyam tu macam mana, Ustaz? Solat qiyam ni kalau kita kata bangun pagi kan, bangun malam bangun malam, antara ibadah yang paling utama adalah solat tahajud. Solat tahajud tu kita boleh buat sekurang-kurangnya 2 rakaat, ataupun kita boleh up into 8, 10 dan sebagainya lah, tengok kepada kemampuan. So antara banyak solat pun, bukan solat tahajud aja. Kita boleh buat solat lah, jenis-jenis solat. Kita boleh buat solat taubat, kita boleh buat solat hajat, kita boleh buat solat tasbih for example kan. So tasbih ni satu galakan jugalah. Maksudnya ada hadis katakan, Nabi SAW katakan kalau boleh dalam masa seumur hidup sekali ni kita kena buat tasbih. Sekurang-kurang sekali pun okey lah kan, at least dapat buat jugalah kan. Solat tasbih tu keistimewaan dia apa, Ustaz? Dia memperbanyakkan tasbih pada Allah. Kalau mungkin Casey tak tahu tak pasti, maknanya dia ada 4 rakaat. Dalam 4 rakaat tu kita kena baca 300 tasbih. 300 tasbih. Bukan 300 tasbih tu tau. 300 tasbih. Antara bacaan apa yang apa tasbih? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar kan. Istighfar boleh, Ustaz? Tak, kalau kita kata tasbih maknanya lebih kepada lebih pada tasbih. Jadi dalam satu rakaat ada 75 tasbih kita baca. Satu rakaat 75 tasbih. Ustaz, kalau tengah buat tu tiba-tiba kita lost count macam mana, Ustaz? Tak apalah, maknanya kita ada suatu usaha lah kan. Lost count tau, kita macam kita sekali nak cakap 300 kan. Saya tak 299.
Macam mana Ustaz? Allah tu Maha Pengampun. Jangan korang subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar satu. Kalau sebut itu lafaz batal Ustaz. Batal lah. Satu. Disebut sama satu. Kalau pegang tu boleh tak? Boleh. Boleh Boleh. Pegang clicker tu boleh. Kira. Selalunya kalau saya sendiri, saya selalu pegang, saya bukan pegang lah, maksudnya saya gunakan jari lah. Jadi kita gini kan. Satu, dua, tiga, macam gitu lah. Saya tak boleh. Saya gitu akan lupa Ustaz. Jadi pakai clicker yang boleh. Boleh bantulah. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Tapi asalnya kan jangan lafaz satu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar dua. Tak boleh. Jadi ingat. Jadi itu antaranya lah. Jadi solat qiyam ni bukan solat qiyam, tapi solat qiyam tu terangkum dalam ada solat tasbih, solat tahajud, ya, dan sembahyang solat-solat yang lain lah. Betul. Jadi sekarang solat qiyam, kalau kita tak sekarang nak masuk masjid tak boleh, ya. Nak pada waktu macam ni lah kan. Jadi kalau buat di rumah ni macam mana Ustaz? Kalau buat di rumah, kita boleh je buat sendiri. Boleh buat sendiri. Memanglah okey, satu, masjid ada dibuka sisi maksudnya ada beberapa buah masjid memang membuka ruang untuk qiyam di masjid. Tapi selalunya tak silap saya, diorang buka pukul 3.30 lah. 3.30 pagi sampai pukul 4.30 pagi. Biasa kena booking lah. Biasa kena booking lah. Kena booking. Dan booking tu pun tengok kepada berapa banyak zon lah masjid tu kan. So kita boleh pergi masjid, masih boleh pergi masjid juga bagi siapa-siapa yang rasanya kalau buat kat rumah tu kan ada sikit lemau sikit lah. Buat kat rumah tu macam mungkin tak ada kawan, tak ada suasana. Dia semangat dia lah. Betul. Sebab kadang kita seorang beribadah, yang lain tengok members buat beribadah, kita pun lagi semangat. Betul. Kalau kita kat rumah tu kadang-kadang dengan tilam yang tebal, empuk, bila nak panggil, bila nak masuk balik. Dulu bila saya buat lama dulu solat qiyam, kita tidur kat masjid Ustaz. Wah, betul. Sekarang memang tak boleh. Sekarang tak boleh ya? Sekarang tak boleh lah. Tidur kat rumah lah. Dulu sebelum COVID KC kita, kalau saya sendiri, kita ada buat cabaran qiyam. Cabaran qiyam. Cabaran qiyam, kita gather anak-anak muda, bukan remaja kita punya age lah. Saya tak tahu KC punya umur, tapi sama lebih kurang. Ustaz lagi muda lah. Lebih muda Saya lagi tua. So kita sama-sama tidur masjid lah. Tidur masjid, dan kita cuma galakkan antara tu dengan lain untuk qiyam dan sebagainya lah. So ada yang sampai ambil cuti, ada yang push diri dia lah because of ada kawan-kawan yang menyokong. Tapi masalahnya bila jumpa kawan-kawan tidur kat masjid ni, ada satu problem Ustaz. Dia tak tidur. Dia mula borak-borak kan 1 jam sebelum qiyam. Betul. Baru nak tidur. Nak bangun Ustaz, boleh biol Ustaz. Betul. Dan kemudian saya pernah berlaku satu pengalaman ni, saya dengan kawan-kawan kan, kita tengah, satu kawan saya sujud. Dia sujud tak bangun Ustaz. Saya pun pernah. Saya pernah dekat masjid sampai bila dia sujud kan, lama lah, kita pun dah bangun. Ni budak ni okey ke tak okey kan. Terus kita adalah kawan quick kaki dia lah, tengok dia okey tak okey kan. Dia bangun, dia tutup mata gini rupanya dengan tidur. Kita ingat macam nangis banyak. Mungkin banyak doa ke apa kan. Orang kata nak doa tu waktu sujud lah. Betul. Tengah sujud tu ada berdoa-doa. Kita sangka baik lah kan. Member pun dengan husnuzon. Jadi kalau yang tertidur ketika tengah solat qiyam kan, waktu sujud tu orang kejut, jangan bangun dia. Cover lain. Cover lain. Jadi kalau tak tahu baca Ustaz, tak tahu baca Quran, boleh tak solat qiyam? Boleh, kita masih boleh buat solat qiyam. Selalunya kalau kita, selalu saya galakkan lah, pasal tadi awal-awal saya kata saya lebih kepada kawan-kawan yang baru nak start kan. Jadi kalau contohnya kita yang baru nak start ni dan kita nak solat malam, kita nak buat solat tahajud, of course kita nak kena belajar lah, tanya soalan-soalan ni kan. Tapi kalau contohnya kita kata, Ustaz saya tak tahu baca surah, saya cuma tahu Qul Huwallahu Ahad aja. Selain daripada Fatihah, saya tahu Qul Huwallahu Ahad aja. Jadi baca je. Baca je Qul Huwallahu Ahad. Walaupun rakaat pertama kita cakap, Ustaz saya nak buat 8 rakaat saya buat Qul Huwallahu Ahad, buat aja. Kan, jadi dia tak semestinya nak kena biar mindset kita apa tahu, biar mindset kita tu macam surah tu pendek tapi surah tu sempurna.
Jangan pula kita kata okey lah, apa-apa boleh baca kan. Okey, bismillahirrahmanirrahim, Yasin, Allahu Akbar. Rakaat yang kedua Ar-Rahman, Allahu Akbar. Satu je. Oh, okey. Walaupun boleh, tapi adalah lebih baik kalau kita baca surah yang tadi, Qul Huwallahu Ahad, Inna A'taina, ikut kepada kemampuan kita lah. Jadi tadi Ustaz kata interesting tentang baca Yasin tu. Kalau baca Yasin tu dia tak boleh berhenti sembarangan Ustaz. Dia ada poin-poin untuk kita berhenti. Dia lebih baik kalau kita dapat tahulah sebenarnya kan. Tapi kalau kita tak tahu mana nak berhenti, kita boleh agak-agak sendiri. Tapi yang penting syaratnya kalau boleh kita nak habiskan lah. Habiskan Yasin tu. Habiskan Yasin tu. Jadi kalau kita nak ambil 5-6 ayat, lepas itu kita stop, lepas tu kita sambung lagi ayat yang seterusnya kan. Kalau kita mampu lah. Boleh sambung-sambung lah. Boleh lah. Untuk 8 rakaat ke berapa betul. rakaat. Betul. Okey. Jadi pada Qiyamul Lail ni lah saya juga tahulah ada segolongan manusia ni yang dosa-dosanya tidak diampunkan. Golongan orang macam mana ni Ustaz? Dia tidak ada spesifik lah tentang siapakah orang-orang yang tidak akan mendapat malam Lailatul Qadar. Cuma kalau kita lihat daripada malam-malam yang lain, contoh malam nisfu Sya'ban, malam-malam yang kelebihan yang lain, antaranya ialah orang yang tidak diterima adalah orang yang syirik. Orang yang syirik maknanya orang-orang dia menduakan Allah lah, dia tak percaya Allah dan sebagainya lah. Jadi contoh syirik tu, kesyirikan, sebab ada orang tak tahu Ustaz. Dia syirik ni maknanya macam contoh saya ni nak anak saya pass exam. Saya jumpa seorang hamba Allah ni. Cik, saya nak air cik. Pak cik seorang je lah boleh bantu saya untuk paskan anak saya exam. Adakah itu kesyirikan Ustaz? Dia boleh sampai ke tahap syirik yang itu. Boleh sampai tahap syirik. Pasal at the end of the day, kita disuruh usaha, tapi usaha kita tu kena ada landasan yang paling utama adalah kita percaya semua yang datang daripada Allah. Contoh anak kita sakit kan. Bila anak kita sakit mesti jumpa doktor. So kadang-kadang kita jumpa doktor A, doktor B, semua tak boleh. Sekali jumpa Pak Haji, baik pula. Contoh kan. Tapi bukan yang sembuhkan tu bukan Pak Haji. Yang sembuhkan tu adalah Allah. Cuma mungkin ikhtiar kita tu Allah tentukan Pak Haji inilah yang sesuai dengan kita. Dan hal ini bukan saja untuk manusia. Kita pergi kereta rosak, bengkel A tak boleh, bengkel B kereta kita baik. Betul. Allah yang baik kan. Betul. Jadi kita bukan saja dari segi pertolongan daripada manusia, malah pertolongan barang-barang harta benda kita ni juga semua boleh berlaku dengan izin Allah. Betul, dengan izin Allah. Jadi kalau orang yang syirik tu dikatakan antara mereka yang tidak dapatlah dapat malam Lailatul Qadar lah. Apa lagi syirik? Kedua, kalau kita lihat ialah orang yang bermusuhan. Orang yang putuskan silaturahmi. Jadi kalau contohnya dia sebelum masuk malam ataupun sebelum dia nak beribadat tu kan, maybe dia boleh jumpa dengan orang-orang yang dia pernah buat salah, dia minta maaf dulu kan, ataupun mungkin adik-beradik yang dah lama tak bertegur siapa kan, just text je lah. Kalau malu nak jumpa, kalau tak ada macam satu semangat nak jumpa dia kan, maybe message je, Harun minta maaf pada semua, insyaAllah ini lepas tu kita ibadah lah. Bagus hati nak kena bersih Ustaz. Hati bersih. Jadi seseorang tu dia tak boleh putuskan silaturahmi dia lah. Kerana itu antara sebab yang boleh menyebabkan orang kata tu dia ibadah tidak diterima oleh Allah. Kan? Ibadah yang sunat ni lah. Sunat ni lah. Jadi ibadah lain pun kalau tak minta maaf pun tetap kena buat Ustaz. Tetap kena buat. Jangan asal kau tak solat, aku belum minta maaf lah. Tak boleh. Tak boleh. Aku belum minta maaf dengan mak aku. Macam mana aku nak solat? Betul. Jadi ingat yang wajib tetap jalan. Tetap buat juga. Yang ini untuk yang sunat. Ni kan fadilat dia lah. Fadilat orang seseorang tidak mendapat kelebihan kalau dia masih ada melakukan perkara-perkara yang demikian. Jadi bila orang solat malam tu, solat seorang dengan solat berjemaah ramai-ramai ni, kedua-duanya pahalanya lain lah kan. Dia sembahyang sendiri, macam sembahyang sendiri dengan sembahyang jemaah lah. Kalau sembahyang sendiri satu pahala kan, kalau sembahyang berjemaah kan 27 kali ganda kan. Jadi kalau kita cakap Ustaz saya kat rumah, saya sembahyang sendiri, alhamdulillah. Tapi kalau kita lihat Nabi SAW dia disuruh kejut keluarganya untuk bangun sama-sama. Jadi dia bukan saya seorang nak masuk syurga sendiri. Jadi kejut. Tapi mak bapak kita lain sikit Ustaz. Dia macam kita tengok anak-anak tengah tidur, kesian pula nak kejut. Betul, kan? betul. Kita kesian lain tu Ustaz. Tapi
ia adalah untuk kebaikan. Betul. Kebaikan rohani, Betul. kebaikan masa depan. Betul. Jadi kena kalau walaupun berjemaah cakaplah dengan isteri 2 orang pun dapat jemaah punya pahala. Betul. Dapat pahala jemaah walaupun 2 orang saja dah mencukupi kan. Kalau ada yang kahwin 4 isteri Sekali jalan Sekali jalan belakang 4 isteri. Saya Casey, saya ni kadi tau. Kadi. Ustaz kadi Takut nanti salah jawab. 4 isteri. Masalah tu. Jadi sebelum Ustaz dah jadi kadi berapa lama Ustaz? Dah 4 tahun. 4 tahun lebih kurang. Alhamdulillah. Jadi Ustaz nasihatkanlah para suami. Ini mungkin ada nak nasihat pada para suami termasuk saya lah. Nasihat apa? Nasihatlah di bulan Ramadan ni apa para suami boleh buat ni. Khususnya untuk menggalakkan isteri-isteri, ataupun ada yang isteri rajin solat, suami pula dia punya pemalas. Jadi mungkin apa Ustaz boleh cakap? Kalau contoh yang pertama, kita ambil semangatnya datang pertama sekali kita ambil daripada hadis Rasulullah lah. Maksudnya hadis Rasulullah tu kata antara Nabi buat pada 10 malam terakhir, Nabi ikat kain. Ikat kain? Tahu Nabi ikat kain? Macam mana? Nabi ikat kain maknanya Nabi tak dekat isterinya lah. Itu dalam bahasa lembutnya. No entry lah. No entry. No entry. So kerana Nabi nak menggunakan masanya, tenaganya untuk beribadah pada Allah. Tapi bukan bermakna bukan bermakna kalau contoh suami isteri nak bersama-sama haram. Tak boleh haram. Tak adalah sampai haram. Tapi Nabi SAW menggunakan masa platform 10 malam terakhir tu untuk lebih beribadah pada Allah. Itu menggambarkan walaupun Nabi seorang insan yang maksum, maknanya tak ada dosa kan, beliau tetap mengejar malam Lailatul Qadar. Betul. Apakah kita ni pula orang yang banyak dosa, Qarin kita pun belum masuk Islam lagi Ustaz. Nabi Qarin dah masuk Islam kita Qarin belum masuk Islam lagi. Kita 10 malam terakhir pun leka dan lena jadi sama-samalah kita beribadah dan kita rebutlah ni tinggal lagi beberapa hari ni. Mana tahu hari ni ke malam sebelumnya. Jadi dia kalau nak cakap kejar Lailatul Qadar tu, dia sepanjang malam lah Ustaz kan. Sepanjang malam, betul. Dia tak ada macam alamak dah lepas lagi si Lailatul Qadar kan pukul 10 sampai 12. Ni dah pukul 1 ni. Tak lepas tak ada tak ada. Dia boleh terus sampai pagi insya-Allah. Tapi tengok kepada kemampuan lah. Jangan maksud saya tu saya kata hidupkan malam, maknanya kita malam kita terus all out sampai tak jaga kesihatan, sampai tak jaga apa pun masalah juga kan. Dan nanti pagi kerja bos marah, tidur ngantuk. Lepas tu kita kata dengan bos saya kiam semalam. Contoh. You kiam, you siam. sebab asyik penat dia. Asyik penat je. Kita kena ada social responsibility juga. Betul. Tu amanah kita juga kan. Sebab tu dalam Ramadan ni dikatakan tidur tu digalakkan pahala. Tapi tidur tu untuk persiapan malam Ustaz. Betul. Kalau malam tidak berkiam, kau tidur pun buat apa? Jadi ingatlah sama-sama lah kita dapat. Dia tidur pasal nak jaga diri lah. Jaga diri. Husnuzan. Alhamdulillah. Jadi terima kasih pada Ustaz Har dan mana berkongsi tentang fadilat ataupun kelebihan berkiam berjemaah, kiam berseorang diri di masjid ke di rumah. Dan saya nak tanya ni, kalau orang kiam ni lazimnya dululah zaman-zaman dulu, sekarang dah susah dah orang kiam dalam dewan iktikaf dan terkeluar ring sikit tapi tetap dalam masjid ni. Ada pahala beza tak Ustaz? Lebih baik kita buat dalam iktikaf lah. Kerana bila kita buat dalam iktikaf dia ada pahala yang lebih. Sebab kita buat di tempat yang lebih baik. Kita kalau dia macam kalau kita pergi mana-mana, kita nak tengok, kita nak buat, kita nak di tempat-tempat yang terbaik. Macam tengok wayang lah. Seat baik lah, seat baik punya kan. Ataupun kita pergi konsert for example kan. Kita nak di tempat yang terbaik. Tak kira lah, bukan konsert rock, tapi konsert-konsert baik-baik lah kan. Maizin lah contoh. Kita nak kat depan, kita nak tengok Maizin tu sendiri for example kan. Jadi kalau kita cakap dewan iktikaf tu sesungguhnya kita tak nak ke belakang, kita nak ke depan. Supaya bukan kata orang belakang tu tak baik, tapi kalau ada kosong, why not kita ke depan. Jadi dekat depan tu, saf depan tu kira antara yang terbaik lah saf depan. Betul. Nabi SAW pun ada galakkan kepada kita untuk orang kata tu dahulukan. Bila sampai masjid, pergi ke depan dulu. Lebih adakah baik. Kita patut wajib beri orang tua ke depan dulu atau macam mana? Tak ada. Tak ada yang istilah. muda ke yang tua ke? Siapa yang datang dulu boleh? Siapa yang datang dulu. Itu satu adab kita jugalah. Adab kita juga kadang-kadang ada buat silap, ialah bila mana yang senior dia suruh budak-budak ke belakang. Budak-budak nak ke depan, and then budak-budak ni memang
tahu semayang, dia bukan main-main, dia semayang, tapi kita suruh dia belakang because of dia budak-budak. Saya rasa itu pun antara benda yang kita kena elakkan supaya kadang-kadang kita pun tak terperasan dengan cara kita tu membuatkan orang makin nak ke belakang dan sebagainya. Betul. Saya dulu solat ke belakang time qiyam satu je Ustaz. Orang Allahu Akbar, Allah. Okey, jalan. Saya rasa banyak kot. Ramai pun yang buat gitu kot. Dulu Ustaz. Sebab dulu ikut ustaz kan. Ustaz bila macam alamak dah tak tahan lah ni. Oh ngantuk lah. Orang Allah Akbar, kita Allah Akbar. Bila nak dekat rakaat terakhir kan, masuk join. Tak tahu duduk akhir Jadi solat tu kalau berjemaah tu lebih baiklah saf di depan Dewan iktikaf tu Dewan utama lah. Dimasukkan Dewan utama masjid lah. Jadi bila Dewan utama masjid tu lebih baik kalau kita dahulukan. Tapi ingat bukan maksud saya tu siapa yang kat depan tu lebih baik daripada belakang. Maknanya tetap sama. Cuma in terms of kelebihan tu berbeza antara tu dengan yang lain lah. Maknanya bukanlah kat depan tu taraf orang depan-depan, orang-orang macam dia macam kasi kata ni level-level senior, ni level-level. Kalau gitu yang atas lagi best Ustaz. Tingkat atas level dia tinggi sikit. Level tinggi sikit Lagi atas lagi bagus lagi atas. Jadi kita rebut lah Sebenarnya kita kena tunjukkan kita nak merebut yang mana rebut kebaikan, rebut 10 malam terakhir, rebut untuk berkiam, dan kita kena raikan Ramadan ni. Sebabnya kita selalu raikan hari raya. Yang ini raikan Ramadan dengan melakukan qiyam, membaca Quran dan solat-solat lah yang disebutkan awal tadi. Baik, kita pun dah sampai di punjung rancangan bualan kita, dan rancangan Cakap Masjid ini adalah sebuah rancangan Ustaz demi menyokong untuk membantu mengumpul dana untuk Masjid Al-Amin. Dan Masjid Al-Amin ni sangat-sangat memerlukan bantuan anda. Ada yang Ustaz yang dah pergi sana tu dia kata KC dewan solat dia dah nampak uzur sangat dan ada wiring plug-plug yang dah tak boleh digunakan, dan bila kita tengok ni bumbung bocor kan, ini rumah Allah Ustaz dan mungkin bulan Ramadan sekali lagi lah boleh kita tekankan Ustaz, apakah fadilat orang yang menderma di bulan Ramadan ni? Antara kelebihan orang yang menderma ni adalah bila di bulan Ramadan kan ada, kalau kita tengok hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada berkata bahawasanya sebaik-baik pemberian adalah yang diberikan dalam bulan Ramadan. Dan apa pun yang kita berikan, kalau ada ayat Quran yang lain, siapa yang memberikan sedekah pahalanya boleh up to 700 kali ganda. 700 kali ganda. Tapi kalau kita buat dalam bulan Ramadan, Allah kata Allah yang menentukan. Maknanya apa? Dalam ayat tu wallahu yudha'ifu liman yasha, maknanya Allah boleh kasih tambah lebih daripada 700 kalau dia nak. Wow, sebab itu dikatakan bulan Allah bulan Allah, betul. Jadi bulan kalau kita ada mindset rumah kita nak cantikkan, kita nak cat, kita nak beli perkakas yang baru di rumah Allah. Rumah Allah, dan setiap sen yang kita keluarkan tu dan dimanfaatkan, orang yang datang tu semua orang-orang yang beribadah kan. Walaupun mungkin kita baru nak start, walaupun mungkin ibadah kita pun tak berapa tinggi dan sebagainya, tapi dengan sumbangan kita tu memberikan orang kata keselesaan, kemudahan untuk orang beribadah, pasti kita pun akan dapat serpihan-serpihannya lah, insya-Allah. Jadi alhamdulillah, jangan lupa di bawah sini kita boleh pay now, anda boleh gunakan pay now, anda boleh gunakan bank transfer, dan ini adalah satu projek yang telah pun diusulkan oleh teman-teman kita daripada Masjid Al-Amin sendiri yang terletak di Teluk Belanga. Berwakaflah menyokong projek Iltizam Masjid Al-Amin, dan mereka memerlukan lebih kurang dana 3 juta atau lebih untuk buat macam-macam benda lah. Antaranya boleh wakaf Ustaz. Kali ni saya diberitahu oleh pengurusi Masjid Al-Amin ni ada wakaf. Jadi boleh wakaf untuk madrasah, wakaf sound system, wakaf dewan solat. Dan saya takut nanti bukan apa Ustaz, ada orang ni dia ada wakaf dia macam-macam tempat. Wakaf sound system, wakaf madrasah, wakaf dewan solat. Orang semua nak berebut wakaf dewan solat. Sound system tak ada orang nak wakaf. Pahala dia kurang sebab sound system. Macam mana Ustaz? Saya dah 15 tahun kerja kat masjid ni kan. Pada saya 3 benda penting. Satu ialah dalam sebuah masjid tu kan, dia perlu ada tempat solat yang baik. Okey. Nombor 2, dia perlu ada sistem yang baik.
Pasal kita panggil imam yang macam mana pun, kalau sistem dia haprak, sistem dia rabak, tak dengar pun suara tu. Kan? Jadi ada kebaikannya juga kan. Ekor dia masih ekor Mekah. Ekor-ekor Mekah. Sedap tu Lebih kurang sama. Lebih kurang sama. Bahagian depan dia. Bahagian depan. Jadi kita panggil siapa-siapa pun, kita panggil imam yang hebat, suara macam mana, ataupun kita panggil imam Mekah datang pun, kalau sistem kita tak berapa baik pun susah juga. Jadi mesti ada orang yang melihat ke arah wakaf yang ke arah kita jugalah. Ada wakaf madrasah. Betul. Dan apa lagi yang ketiga? Yang ketiga tadi saya katakan adalah tandas. Tandas. Jadi berwuduk. Jadi ni tempat-tempat ni pun important juga. Walaupun kita kata alah ni tempat ni kan, tapi keselesaan tu. Betul. Khususnya untuk warga Mas Betul. supaya tak licin. Betul. Nak bongkok ke, nak duduk ke. Betul. Dan satu lagi pipe-pipe yang jimat air. Betul. Kan? Jadi ini semua adalah satu perkara yang boleh anda berikan bantuan kepada Masjid Al-Amin. Dan terima kasihlah kepada anda yang dah pun berikan sumbangan anda untuk membantu masjid. Dan kita doakanlah semoga anda semua yang murah hati untuk menderma, tak kira apa jumlah pun, ditambah rezeki. Amin. Kesihatan yang berpanjangan. Amin. Dan 10 malam terakhir ni semoga anda juga akan dapat malam Lailatul Qadar. Amin. InsyaAllah. Pada Ustaz, kita jumpa lagi di episod seterusnya. InsyaAllah. Dalam rancangan, terima kasih Ustaz dalam rancangan Cakap Masjid. Assalamualaikum. Assalamualaikum.